إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. Subhanallah wa ni'mal wakil. Siapa boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif qadasallahu sirrah. La yahmiluhu al-arsh. Situ. Balil arshu wa hamalatuhu mahmuduna bilutfil qudratih maghfuruna fi qabdatih. Artinya tiada menanggung akan dia itu oleh arash, tapi adalah arash dan segala malaikat itu menanggung akan arash. Ditanggung dengan lutfi, mana kelemah lembutan qudratillahi ta'ala, dan digagahi segala mereka itu di dalam kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam perintahnya. Dia tidak menanggung akan dia oleh arash. Betul salah golongan yang mengatakan Allah Ta'ala duduk di atas arash, kerana berpegang dengan zahir Quran. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tuhan yang bersifat Rahman, bernama Rahman itu, Maha Pemurah itu, di atas arash ia duduk. Kalau duduk aja kita ni syirik jawab. Ya, jadi kafir musyabbihah yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Sedangkan Allah Ta'ala laisa kamisli syai'. Allah Ta'ala dia tidak serupa dengan satu. Tidak ada satu wajah keserupaan zat yang wajib al-wujud dengan zat yang mungkin al-wujud. Wujud makhluk mungkin, harus. Wujud Allah wajib. Apa makna wajib? Wajib akli. Dengan makna ma la yatasawwaru fil akli adamuhu ay intifa'uhu. Barang yang akal tak terima ketiadaan dia. Itu makna wajib akal, mesti itu maksudnya. Adapun kewujudan makhluk adalah harus. Apa makna harus? Ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Barang yang sah pada akal ada dia pun tak apa, tak ada pun tak apa. Ya, mutabat yang mughayyirah, yang tidak ada persamaan. Itulah kehebatan keagungan Tuhan yang maha dahsyat. Tidak ada satu jalan keserupaan ia dengan makhluknya. Jadi ayat-ayat ini kena ditakwil. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yadullahu fawqa aydihim, dan seumpamanya. Ya, wajhullah, itu semua kena takwil. Ya, wa kullun nassin awhamat tashbiha fawid warum tanziha. Wa kullun nassin awhamat tashbiha. Tiap-tiap nas Quran atau hadis yang sahih awhamat tashbihah, yang zahir nampak macam rupa-serupa dengan makhluk, ya, maka dua aliran dalam ahli sunnah kedua-duanya, fawid warum tanziha. Fawid mana serah oleh kamu, ya, serah oleh kamu. Contoh ayat yadullahu fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan makhluk, tangan kamu. Apa maksud? Ya, bukan tangan je kita ni kan, bukan tangan kita, habis jawab ni. Ya, sebab Imam Malik kata al-imanu bihi wajib, as-su'alu anhu bid'atun wa kaifiyatul majhulah. Beriman dengan ayat Quran itu wajib sebab di ayat Allah Ta'ala. Soal daripada bid'ah, benda ni tak boleh dipersoalkan, ya, wajib kita beriman. Kemudian kaifiyatul majhulah,
kaifiat hakikat dia dijahilkan. Tak ada siapa yang mengetahui maksud hakikat yad. Itu kata Imam Malik. Itu dia punya salaf. Kebanyakan yang berlaku dalam ini lain-lain salaf. Kalau ulama khalaf yang diimamkan oleh ulama besar, dua tokoh besar, Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi, ya, Asy'ariyah dan Maturidiyah, maka dia panggil awil, naklah kamu takwilkan. Takwil kalau yad, tangan bermakna apa? Kudrah. Tangan bermakna kudratullah. Kalau wajhu, wajah bermakna apa? Makna zat, itu maksud ini. Ya. Kita sama-sama makhluk aja, ada lafaz-lafaz yang tak sama. Kalau kita kata muka je, ya, kita makhluk sama makhluk, lapas muka pada dia tak sama. Muka kita dengan muka pintu sama kan? Muka kita dengan muka pintu sama, tu dah tak sama. Apatah lagi dengan Tuhan, jauh dah. Kalau lapan muka kita dengan muka pintu pun dah tak sama, apatah lagi zat yang wajib wujud, lagi jauh. Kaki tangan kita dengan kaki tangan kerajaan sama tak? Kaki tangan kita faham ni. Adapun kaki tangan kerajaan macam ni kan, dia punya staf, dia punya petugas, tu maksudnya. Ya, kalau kita sama makhluk pun dah tak sama, apatah lagi dengan Tuhan, masya-Allah, lagi jauh. Ya, itu maksudnya. Dan gitulah yang lain. Maka takwil dua tu. Manakah ulama meletakkan dua jalan? Takwil satu, serah satu. Kalau salaf, serah, aslam, lebih selamat. Kalau khalaf, dia panggil apa? A'lam, lebih mengetahui. Masuk dalam ayat, iaitulah wakaf dia ada dua. Dalam qiraat dia ada dua wakaf. La ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Satu qiraat. Yang ni dia pakai oleh khalaf, ulama kendian. La ya'lamu ta'wilahu, tidak mengetahui akan takwil ayat-ayat tadi, macam tangan, wajah, muka tu, melainkan Allah Ta'ala, illallah warrasihuna fil ilm, dan orang yang rasikh, yang dalam ilmu dia, macam imam-imam mazhab dan seumpamanya, dia mengetahui maksud dia. Itu ayat yang kita pakai khalaf. Kalau salaf, dia wakaf. La ya'lamu ta'wilahu illallah, puk, di stop itu. Warasihuna fil ilmi, diguna wa istinah balik. Lain. Mana tidak mengetahui ayat mutasyabihat melainkan Allah. Adapun warasih itu kalam lain. Ya. Jadi dua wakaf ni pun dah dua mazhab tu. Ya. Dua kiraat baca, satu wakaf, satu wasal. Maka timbul dua lain. Kedua-duanya adalah ahli sunnah wal jamaah. Dan kedua-duanya sama pada mengiktikadkan Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Jadi kalau Allah di atas aras, bukan makna Tuhan duduk atas aras. Ya, istilah dengan mana istiwa, dengan istilah mana menguasai. Allah Ta'ala menguasai sampai kepada makhluk yang paling besar. Apa dia? Al-Arsh. Sebab aras makhluk paling besar tu. Malaikat tangguh 8 orang masa nak kiamat tu. Bergaram. Aras paling besar makhluk. Kedua, kursi. Kursi kalau banding dengan dunia ni, ya, kedudukan dia, dunia ni ibarat sebentuk cincin di tengah lautan yang luas. Lautan dunia luar ni, pulau pun tak nampak kan. Ya, bekas cincin lagi lah. Begitulah besarnya kursi. Dan kursi yang sebesar itu bila dibanding dengan arash, kursi pula jadi kal khatam, seolah macam cincin di tengah lautan yang begitu luas. Begitulah besarnya arash Allah Ta'ala. Maknanya ada di sana makhluk Tuhan yang hebat-hebat lagi, besar-besar. Maka la yahmiluhu arash, mana tidak menanggung akan dia oleh arash, mana bukan Tuhan tu ditanggung. Dia mahmul tu, mustahil mahmulun. Tetapi adalah arash itu dan segala malaikat yang menanggung arash itu, ia telah ditanggung dengan lutfi, mana kelemah lembutan, kudrat dan kekuasaan Allah Ta'ala. Makhuruna fi qabdihi, dan digagahi segala mereka itu dalam kuasa besar Allah SWT dengan perintahan. Itu maksudnya kehebatan Allah SWT yang maha dahsyat. Habis.
wa huwa fawqal arsy was sama'i wa fawqa kulli syai'in ila nujumis saraya ila nujumis sarah fawqiyatun la taziduhu qurban ilal arsy was sama'i bal huwa rafi'ud darajati anil arsy kama annahu rafi'ud darajati anis sarah. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai kerajaan. Mana aras dengan kerajaan dia di atas aras. Bermakna Allah Ta'ala menguasai sampai aras. Bukan Allah Ta'ala tu fauqal aras, dia duduk macam kita tahu kan. Kalau Tuhan duduk atas aras, bermakna aras kadim. Aras bukan kadim. Aras adalah makhluk. Ya, maknanya ada awal kejadian dia Tuhan jadikan dia. Kalau duduk atas aras, sebelum ada aras duduk kat mana? Ya, sebelum ada aras duduk kat mana? Duduk rumah kau kata. Tanya buat-buat Wahabi yang kata Tuhan duduk atas aras gitu. Ya, duduk rumah kau macam. Tuhan la yattakhidz mahal wala makan. Allah la yataqayyad bil makani waz zaman. Allah Taala dia tidak diikat oleh masa dan tempat. Sebab masa dan tempat itulah dalam kekuasaan dia. Dia yang menjadikan masa, dia yang menjadikan tempat. Ya, dia boleh luaskan masa, tengok Isra wal Mi'raj. Ya, dilapangkan masa Nabi jauh pergi dan ya, itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala belaka. Dia yang mengurus, bukan dia diurus. Dia yang mengawal, bukan dia yang dikawal. Itulah Tuhan. Kalau dia dikawal, dirangkumi oleh masa tempat, itu bukan Tuhan. Itu makhluk. Habis. Itu mana fauqal arsy was sama'. Allah Taala itu mana punya kerajaan dia sampai langit, aras dan langit, dan di atas tiap-tiap sesuatu hingga ke bawah 7 petala bumi itu semua dia punya berada di bumi. Sebab Allah Taala kanallahu wala syai'a ma'ah, telah ada Allah Taala pada azal lagi, wala syai'a ma'ahu, tidak ada sesuatu pun serta dia. Ahad, qul huwallahu ahad, ditunggal. Cuba kita bayangkan macam mana keadaan kehebatan Tuhan yang maha dahsyat sebelum ada segala makhluk, ditunggal ahad dan tidak serupa dengan segala sesuatu, dan kewujudan dia adalah asliyun, asal. Adapun kewujudan makhluk semua termasuk kita yang fakir, yang hina ini adalah dia panggil apa? Zaid, baru datang. Ya, dia tambah baru datang tuan-tuan ni. Tu arid mana baru datang. Adapun Tuhan wujud dia asliyun, zatiyun, asli. Sebab bila wujud dia asli tu dinamakan dia qidam. Mana apa qidam? Ibaratun an nafsil adami sabiq lil wujud. Ibarat daripada ternapi permulaan bagi kewujudan dia. Wujud dia tidak didahului oleh ketiadaan. Adapun semua makhluk, wujud kita didahului oleh ketiadaan. Bila dahului oleh ketiadaan, asal kita adamun mahdun, tak ada terus, yang tinggal dia seorang ahad atau hebat. Ya, di situ dalam maratibus sab'ah, pengajian martabat 7, dia mengolah pandangan aulia dengan 7 peringkat. Ya, peringkat 7 kewujudan, 7 martabat. Ada yang hurai 40 martabat wujud macam-macam ni kan. Tujuan di satu ya, dia nak memandang akan azamah, kebesaran, kedahsyatan Allah yang maha dahsyat. Ya, sehingga dipadamkan wujud yang lain. Bahawa dia terasa betul kehebatan Allah yang maha dahsyat. Itu dia. Adapun aras ke apa tu semua makhluk pun tadi. Ia memerintah di atas sekalian sesuatu. Kerajaannya di atas aras dan langit, tiada menambahi hampirnya kepada aras dan tiada menambah hampirnya kepada langit. Tapi adalah Allah Ta'ala itu amat tinggi darajatnya dari aras, seperti bahawasanya adalah amat tinggi darajatnya dari yang di bawah 7 petala bumi. Ia ni bukan makna di atas itu di atas mengambil tempat. Itu maksudnya. Kita di atas ada tempat atas. Berapa tinggi ada ukuran. Jarak dia berapa kilometer ke atau 1000 batu ke. Dan hanya makna atas itu adalah ketinggian, darajat ketinggian dia. Dan kebesaran perintahnya sampai ke atas. Kerana maha suci Allah Ta'ala daripada pihak, kerana segala pihak itu sifat yang baru. Dan ringkas dia kita dan tiap-tiap sifat, kullu awsafin yattasibu bihin ya al-khalaik wallahu muhawlun bizalik. Tiap-tiap sifat yang dipakai oleh makhluk, maka mustahil Allah sedemikian.
Kita ada depan, ada belakang, ada kiri, ada kanan, ada atas, ada bawah, 6 pihak. Maka Tuhan bukan begitu. Kalau Tuhan begitu dah serupa dengan kita kan. Dia dengan cara dia yang maha dahsyat. Kalau kita tanya kenapa tak begitu? Sebab itu bukan makhluk. Kalau ada makhluk tidak depan tidak belakang, itu kita itu pelik. Sebab dia punya sifat mesti begitu. Makhluk mana allazi khuliqah, yang dicipta, yang dijadi. Adapun Allah Ta'ala allazi khalaqah, yang mencipta, yang menjadi. Itu beza dua. Sebab tu salah ada orang yang menanya, siapa jadikan Tuhan? Oh tu berat. Itu soalan orang paling gila dalam dunia. Kalau tanya siapa jadikan Tuhan, itu soalan paling gila dalam dunia. Soalan orang yang paling bodoh dalam dunia kalau ditanya siapa jadi Tuhan. Kalau dia jadi bukan Tuhan. Kalau dia dijadi, dia bukan Tuhan, dipanggil makhluk. Yang kena jadi dia panggil allazi khuliqah, mana makhluk. Tak layak soalan tu letak kat Tuhan. Siapa yang soalan? Iblis. Dalam hadis Iblis tanya, siapa jadi langit? Dia jawab Allah. Bumi? Allah. Last sekali, siapa jadi Allah? Itu soalan Iblis. Kalau tanya siapa jadi Allah? Kau ni Iblis ke ni? Tuan jangan jawab, tuan tanya kau Iblis ke? Biar itu ganjat. Tak layak soalan tu dihadapkan kepada Allah Ta'ala. Ta'alallahu uluwan kabirah, maha suci Tuhan dia pada soalan yang sedemikian. Tak layak. Sebab kalau Tuhan dijadi, itu bukan Tuhan. Sebab bila dah dijadi, bermakna asal dia apa? Tiada. Bila tiada, asal bermakna dia baharu, hudus, bukan qadim. Sedangkan sifat Tuhan ialah qadim. Sifat Tuhan ialah qadim. Mana wujud ketuhanan ialah wujud yang zati. Wujud sekilan makhluk ialah wujud yang aridi. Itu beza jauh. Wujud yang zati, yang asli, mana dia la yahtaj ilal mujid, dia tak berhajat pada pencipta. Kalau berhajat pencipta, mana dia asal dia tak ada. Kalau asal tak ada, itu bukan Tuhan. Bila asal tak ada, mana dia berhajat pada pencipta. Bila dia berhajat, itu bukan sifat Tuhan. Tuhan sifat dia tak berhajat. Dia la yahtaj, tapi dia tu tempat dihajati. Allahus samad, Allah Ta'ala tempat tumpuan. Itu jelas ilmu sulurin, dia jelas terang kan, menunjukkan kebesaran dan keagungan Tuhan yang maha dahsyat. Untuk kita bina akidah yang kukuh. Kemudian ilmu tasawuf pula dia pergi satu lagi lapis, tauhid khas lagi. Bukan sekadar kita membina, tapi kita merasai kewujudan Allah Ta'ala dalam setiap saat langkah kita. Kita sentiasa berserta dengan dia, bukan berserta duduk sebelah kan, berserta dengan apa? Dalam takluk iradatnya, takluk kudratnya, takluk ilmunya, takluk samaknya, takluk basar. Tak ada siapa lepas dengan dia. Mana kita apa? Makhurun tadi kan. Habis tu. Kemudian wa huwa ma'azalik qaribun min kulli mawjudin wa huwa aqrabu ilal abdi min hablil warid wa huwa ala kulli syai'in syahid iz la yumasilu qurbuhu qurbal ajsam. Aduh, kama la tumasilu zatuhu zatal ajsam. Ngetegang tadi. Adalah Allah Subhanahu Wa Taala itu serta yang demikian, hampir ilmunya itu daripada segala maujud. Ada takwil tu so. Hampirnya dengan tiap-tiap maujud, hampir apa? Hampir kurban ma'nawiyan, bukan kurban hissian. Kalau kurban hissian, hampir hissi macam biasa. Ini macam kita. Duduk sebelah dekat dengan kita, jarak dia satu kaki, jarak dia satu depa dekat kan. Itu bertempat. Maka Ta'ala maha suci daripada yang tersebut. Sebab dia bukan makhluk, dia pencipta makhluk. Dia bukan dimiliki, dia yang memiliki. Jadi tafsir terus tu, mana hampir tu hampir bil ilmi, dengan ilmu. Itu maksud dia. Hampir ilmunya, makna tidak ada seorang yang boleh berenggang atau terlepas dengan ilmu Tuhan. Mana satu makhluk yang dia terlepas, Tuhan tak tahu dia, mana ada. Sebab ilmu Ta'ala dalam usuluddin kita belajar apa? Ya ta'allaqu bima ya ta'allaqu bil ilmi. Maksud dia apa tu? Dia bertakluk dengan segala perkara yang wajib. Ya ta'alluk minal wajibat wal mustahilat wal jaizat. Ilmu Tuhan dia bertakluk, maknanya takluk dia apa istilah ilmu? Al-inkishaf. Kalau takluk iradat dia panggil at-takhsis. Kalau kudrat ta'ala di at-taksir.
Ta'aluk ilmu ialah inkisaf, nyata. Nyata makna tidak ada satu, la yakhfa alaihi syai'un, tidak ada satu pun tersembunyi atas Allah Ta'ala. Bahkan pengetahuan Allah Ta'ala bukan sekarang. Sebelum ada makhluk di azal, dia dah tahu semua, siap dah. Manusia yang Tuhan kata innahu kana zaluman jahula, manusia tu bersifat jahil, bersifat zalim, bersifat jahil, pun buat kerja ada kata kerja. Kita yang jahil manusia ni pun buat perancangan, nak buat untuk buat ni ada perancangan. Mana benda belum siap, rumah dia dalam kepala, dalam ilmu dah nampak, dan dia nak buat rumah biasa mana. Ya, dia nak buat kapal, dia nak buat apa, pembinaan semua dah dalam kepala, padahal benda tu belum ada. Kalau manusia yang jahil macam tu, dan Allah Ta'ala tak payah cerita lagi lah. Maha mengetahui, maha dahsyat. Sebelum ada makhluk semua dah ada ilmu dia. Itu maksud dia, kita tak terlepas daripada ilmu Tuhan. Itu mana qurban maknawiyan, hampir. Yang Tuhan kata wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa ta'ala ma'akum, serta kamu, aynama kuntum, di mana saja kamu berada. Bermakna di mana saja kita ada, kita tak terlepas daripada takluk ilmu Tuhan, sentiasa nyata di dia. Sebab tu kalau kita faham konteks ini, pertama membina akidah, kita bersifat Allahu yattasif bil ilmil qadim, Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu yang qadim sedia kala. Dan yang kedua, untuk menyucikan kalbi, wa kafa billahi alimah, cukup bagi kita buat amal, Tuhan dah tahu, tak payah nak suruh orang tahu. Sebab orang nak berjalan ke Tuhan, nak dapat tauhid khas, dia ada dalam jiwa dia, mesti ada, ia tidak minat dikenali oleh orang. Itu kena ada, ya. Dalam hati kita kena ada, aku tidak minat dikenal oleh orang. Sifat tu kena ada. Kalau Tuhan nak kenalkan, tu soal lain, ya. Ingat dia, tu ajaran Rasulullah SAW tu. Rasulullah suruh kita apa? Sembunyikan diri, jangan kita minat supaya masyhur. Bila minat pada masyhur, habis dia akan mengayap sifat riya, takabur, ego. Lama-lama dia datang, ya. Kita nak tutup kita dengan Tuhan. Tapi kalau Tuhan nak buka, tak ada siapa boleh tutup. Rasulullah orang yang paling maknanya ikhlas, yang tidak ada dalam kalbi dia nak menghadap kepada orang supaya orang menghadap, tak. Tapi dia lebih masyhur, dimasyhurkan oleh Allah Ta'ala. Sebelum ada Nabi lagi, dah belum lahir ke dunia, nama dia terpampang di atas. Sehingga Nabi Adam tanya, siapa nama yang kau gandingkan dengan namamu ya Allah? Itulah nama kekasihku, ya. Sehingga Nabi Adam memohon keampunan tersilap yang maklum tu dengan bertawassul dengan Rasulullah SAW. Fatawassala Adamu min zambihi faqad ihtada may yaqtadi bi abi. Telah bertawassullah Nabi Adam dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal belum ada. Faqad ihtada may yaqtadi bi abihi, maka dapat petunjuklah orang yang mengikut jalan datuk dia. Kalau datuk kita Adam, minta ampun Tuhan, bertawassul dengan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka siapa kita? Sebab tu setengah ulama dibuat lapas tawassul apa? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ufil lana ma madah ya wasi'al karam. Ya Rabb, wahai Tuhanku, bil Mustafa, dengan keberkatan al Mustafa, itu nama Rasulullah SAW. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, sampaikanlah segala hajat kami. Wa ufir lana ma madah, dan ampunkanlah segala dosa kami yang telah lalu. Ya wasi'al karami, wahai Tuhan yang maha luas kurniaannya. Bertawassul apa? Bil Mustafa, dengan keberkatan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kehaibatan Rasulullah yang Allah Ta'ala letakkan begitu hebat. Itu dia. Jadi makna hampir di sini apa? Lebih hampir daripada urat meri, dan aqrabu min hablil warid dari Al-Quran. Adalah Ta'ala itu serta demikian itu hampir ilmunya daripada segala mawujud yang ada, dan iaitulah terlebih hampir ilmunya dan rahmatnya. Mana ada manusia yang dapat nikmat, dapat makan, dapat rezeki yang tidak datang dari Tuhan? Tak ada, semua daripada dia. Ar-Razzaq itu nama dia. Dia sedar sebab dia ada makrifat, atau dia langsung tak tahu sebab dia kafir, itu soal lain. Matahari tak terbit walau si buta tidak melihat, walau si kafir tak tahu, itu soal lain. Ya, kepada hambanya daripada urat yang di batang leher, min hablil warid, urat kan leher dekat kan, ya. Allah Ta'ala lebih dekat. Dia maknanya apa? Pengawasan Allah Ta'ala, ilmunya, kudratnya, kuasa terhadap diri insan tu lebih hebat, semua dalam genggaman dia.
Kalau disentap dia habis tuan. Maka Allah Ta'ala yang menyaksikan atas tiap-tiap suatu lebih, yakni terlebih mengetahui dan terlebih melihat akan suatu yang diperbuat oleh hamba-Nya. Itu yang kita nak murakabahkan. Raqib annallaha yarab. Ya, raqib, murakabahkan bahawa Allah Ta'ala sentiasa memerhatikan kamu dengan sifat basari dan seterusnya lah. Dan terlebih melihat, itu mana? Raqib annallaha yarab. Murakabahkan Allah Ta'ala sentiasa melihat kita. Kita berjalan, ada keperasanan kita dengan ya penglihatan Allah Ta'ala. Ini jalan ilmu tasawuf dan dia nak bawa tauhid khas. Kalau tauhid am, dia membina akidah. Kita bina, kita yakin Allahu yattasib bil basar. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat basar. Dalil Quran kata innallaha sami'un basir. Lepas mana kita ada keyakinan. Kalau naik kedua pula tak cukup dengan tahu Tuhan ada, tapi kita kena perasan yang dia melihat kita. Ada. Sebab tu afdalul iman an ta'lamallaha haitsuma kuntah. Iman yang paling afdal kata baginda sallallahu ialah kamu sedar Allah Ta'ala di mana saja kamu berada. Ya, kita duduk di darat, di pejabat, di rumah, di mana saja kita sedar kita sedang dilihat pandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni kena dilatihkan dan suntikan untuk terang ialah satu zikr, kena banyak zikrullah. Kalbi kita jangan putus Allah, Allah. Jasad tak sama makhluk tak apa. Perjalanan dibawa Rasulullah SAW ialah abdanuhum ma'al khalaik wa qulubuhum ma'allah. Jasad kita bersama makhluk tapi hati dengan Tuhan. Itu perjalanan yang sempurna. Ya, dua keadaan. Jasad kita pergi dengan makhluk tak apa. Ya, adapun kalbi tak, kalbi kita dengan dia. Sebab di tempat tilik Tuhan tu. Dan menyaksikan atas tiap-tiap suatu, lebih mengetahui dan terlebih melihat akan suatu diperbuat oleh hamba-Nya. Maka ia telah terlebih dekat kepada hamba-Nya kerana tiada yang mengumpamai akan hampirnya oleh hampir ajsam dan tiada menyampai akan zatnya itu segala zat yang baharu. Maka kerana apa dia kata itu? La yumasilu qurbuhu qurban ajsam. Hampir Tuhan tak sama hampir kita. Ajsam kita ni, hampir kita duk isyarat kepada apa? Dua benda objek yang berdekatan. Itu dipanggil hampir, al-qurbu. Tapi bila dengan Tuhan bukan qurbul ajsam, ya. Makna qurbul maknanya maknawi. Hampir pada makna iaitu dengan ilmunya, dengan kekuasaannya, dengan genggaman kuasanya. Sebagaimana la yumasul zatu zatul ajsam. Sebagaimana zat Allah tak serupa dengan zat yang baharu. Dia dengan cara dia yang wajib wujud, yang maha hebat, kita dengan cara kita yang mungkin wujud, yang bersifat ada, kita harus saja, yang sentiasa terikat dengan dia. Jadi memandang keterikatan semua makhluk dengan Allah itu akan menerangkan qalbi dia. Kita merasakan kita terikat, tidak ada satu benda yang boleh terlepas daripada Allah Ta'ala. Sebab itu makna ketuhanan yang telah kita faham, bahawa bila sebut la ilaha, tiada Tuhan. Apa makna Tuhan? Iaitu terkaya dari yang lain, satu makna. Yang kedua, terikat dan berhajat yang lain kepada dia. Itulah Tuhan. Kalau tak ada dua sifat, itu bukan Tuhan. Dan tak ada bersifat macam ni melainkan Allah. Mana ada benda yang dia tak terlepas dengan sesuatu? Ada? Tak ada. Bahkan semua benda terikat. Terikat dengan siapa? Wujud kita, siapa tentu kan? Tarikh lahir kita ditentu oleh dia, tarikh mati kita pun ditentu oleh dia, semua ditentu. Ya, sampai yang tumbuh dalam badan kita pun dia tentu. Kita gerak kuku tumbuh, ada kita tarik kan. Ya, kita tarik kuku kita panjang sikit tadi. Kita cukur rambut kita cukur, dia tumbuh pun tak masuk campur kita. Darah yang mengalir dalam badan kita ni, berpusing cantik ni, kita tak ada campur tangan. Ada tuan-tuan tolak sikit boleh. Dia kena darah tinggi pun mengelupa kita tuan-tuan. Jadi peluk dia darah jam kan habis terus. Ya, dalam urusan badan kita pun kita tak ada campur tangan. Hakikat semua daripada dia. Itulah maknanya wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tak perhati ke Allah Ta'ala kata. Betapa jelas tanda yang besar yang menunjukkan keagungan dan keesaan dia dalam mentadbir segala-galanya. Habis tu. Kemudian wa annahu la yakhullu fi syai' ila akhir wallahu a'lam.